ramai. Seperti yang anda sedang lihat, saya telah menyapu sampah dan selepas ini saya akan melakukan tugasan pembasmian kuman. Oleh itu, kami telah mencipta satu projek yang mempunyai 2 tugasan. Assalamualaikum, saya Mariam, penyelia kepada kumpulan ini daripada KKT Meledang. Saya Salifah Abdul Zaini, pelajar semester 5 dan ahli kumpulan ini. Saya Syarah Abdullah binti Samsul, merupakan ahli kumpulan ini. Produk ini diberi nama Smart Robot Vacuum and Disinfection. Objektif bagi projek ini adalah menggabungkan 2 tugasan dalam satu alatan, mengurangkan masa bekerja dan tenaga kerja dan meningkatkan kepekaan robot terhadap halangan di sekeliling. Matlamat pembangunan mampan yang pertama adalah dapat meningkatkan kesihatan awam. Yang kedua, membantu mewujudkan komuniti yang lebih mampan dan boleh didiami. Seterusnya, memerlukan inovasi teknologi dan pelaburan yang signifikasi. Yang keempat adalah dapat membantu menggalakkan penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Seterusnya, dapat menyumbang kepada tindakan iklim dengan mengurangkan jejak gas yang tidak diperlukan. Ini adalah carta gancat yang menunjukkan tugasan yang dilakukan sepanjang bulan. Pada 10 Ogos 2022, kami telah pergi ke KPJ Maharani Muar dan berjumpa Encik Zaki untuk melakukan kajian lapangan. Ini adalah penyataan masalah dan kami telah mengenal pasti 10 masalah dalam projek ini. Ini pula adalah analisa faedah yang kami telah membahagikan mengikut kemudaratan, kepentingan, trend pertumbuhan, kos dan jumlah. Ini adalah carta turus masalah yang dikenal pasti daripada keseluruhan masalah yang mempunyai jumlah lebih daripada 40. Analisa data metrik pula adalah 4 masalah yang mempunyai jumlah masalah yang tertinggi. Bagi penerangan masalah, kami menggunakan konsep 5W1H. W yang pertama merujuk kepada apakah itu Smart Robot Vacuum and Disinfection. Ia adalah sejenis robot untuk membersihkan lantai dan membasmi kuman pada permukaan secara autonomi tanpa campur tangan manusia. W yang kedua merujuk kepada bilakah idea ini terwujud. Idea ini terwujud apabila COVID-19 melanda negara dan terdapat beberapa pekerja hospital terkena wabak tersebut. W yang ketiga, di manakah robot ini boleh digunakan? Robot ini boleh digunakan di tempat-tempat awam, contohnya di dewan, hospital, pasaraya, sekolah dan sebagainya. W yang keempat, siapakah yang boleh menggunakan robot ini? Robot ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. Tetapi untuk melaksanakan tugasan-tugasan khusus seperti vacuum, pembasmian kuman, perlulah mempunyai sambungan dengan aplikasi. W yang kelima, kenapa robot ini boleh tercipta? Penciptaan robot ini dibantu dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan 2 tugasan dalam waktu yang berbeza. Dan 1H merujuk kepada bagaimanakah robot ini mencetuskan keunikan. Robot ini dihasilkan dengan gabungan beberapa komponen dan elektronik dan fungsi yang khusus. Contohnya, pergerakannya dihasilkan oleh robot dengan pengaturcaraan yang telah kami tetapkan. Bagi punca masalah pula, kami menggunakan teknik Ishikawa. Yang pertama dari sudut manusia, menggunakan masa yang terlalu banyak untuk melakukan 2 kerja dalam satu kawasan. Yang kedua, peralatan. Tidak mempunyai tahap keselamatan yang tinggi dan mudah pecah apabila langgar terhadap objek yang keras. Yang ketiga, persekitaran. Mudah berlanggar pada kawasan yang mempunyai banyak objek, terutamanya kawasan yang bertangga. Yang keempat, kaedah. Menggunakan 2 jenis alatan yang berbeza dan memerlukan tenaga untuk melaksanakan tugasan. Bagi penyelesaian masalah, kami menggunakan teknik scamper. S merujuk kepada pergantian, menggantikan tenaga manusia dengan teknologi yang lebih canggih, iaitu robot. C, gabungan. Menggabungkan beberapa fungsi antaranya mengelak halangan, menjedut kotoran dan pembasmian kuman. A, penerimaan. Mengaplikasikan sistem IoT untuk memberikan arahan kepada robot. M, pengubahsuaian. Pengubahsuaian fungsi telefon pintar kepada alat perantaraan antara robot. P, mengelakkan robot dari mudah jatuh dari kawasan tinggi seperti tangga. E, menyingkirkan. Dapat mengurangkan tenaga kerja dan masa untuk bekerja. R, menambahbaikkan pembasmian kuman untuk mengekalkan tahap kebersihan. Pada TRL yang pertama, kami telah membuat beberapa carian dan kajian lapangan di hospital. Antara kajian yang kami temui adalah graf statistik yang menunjukkan peningkatan kes COVID-19 dan keratan akhbar. Pada TRL yang kedua, kami membuat carian tentang komponen yang akan kami gunakan dalam pembinaan ini. Dalam TRL yang ketiga, kami menambahbaikkan. Pada TRL yang keempat, kami telah menjalankan ujian di salah sebuah makmal di
KKTM Ledang. Ini adalah cara penggunaan robot vacuum ini. Aplikasi Bluetooth di telefon hendaklah disambungkan ke robot ini. Impak dari segi kos, robot ini mempunyai dua fungsi dan lebih jimat. Impak dari segi masa, robot ini hanya perlu menekan on dan akan bergerak. Impak dari segi sumber manusia pula, luar rumah akan dibersihkan oleh robot vacuum dan bukanlah tenaga manusia. Oleh itu, vacuum ini akan dikomersialkan dalam bidang iaitu di hospital, manakala luar bidang di pusat membeli belah. Pareto chart ini adalah peningkatan kualiti produk ini sehingga boleh mencapai 86% kualiti. Terima kasih, itu sahaja daripada kami. Semoga produk ini dapat memberikan manfaat kepada pengguna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.